Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hujung minggu. Apa khabar semua tuan-tuan? Apa khabar semua yang hadir, yang akan atau yang akan tengok atau yang tengah tengok? Okey, so terima kasih kepada anda kerana stay untuk dapatkan di channel Sasrizal ni untuk dapatkan poin-poin atau perkongsian daripada Bro Saiful ni. Okey. Dan sebelum kita mulakan, saya sukalah kalau siapa yang tengok ni boleh belanja like page ni kan. Sebab saya ada 2 akaun. Satu akaun personal tu, Sasrizal juga. Ini akaun dipanggil akaun page Sasrizal. So sama juga nanti dengan akaun Saiful Farhad, nanti kita tag. Okay. So kepada anda, okay, kita dah hari ni hari ketiga. Kita bersama live bersama Bro Sas dan Bro Saiful Farhan. Okay. So tajuk hari ni kita borak-borak bro. Okay. Strategi percuma tarik pelanggan di media sosial. Okay. Terima kasih yang hadir, yang tengok, belanja like sikit. Belanja share, belanja like page, like, bagi love. Okay. So untuk hari ni ada part kedua. Okay. Bagaimana strategi percuma tarik pelanggan di media sosial. So saya mengharapkan anda apabila belajar, cuba buat. Terus buat nanti sebab kita nak tengok hasil. Kalau kita dapat hasil dengan cepat tu, bagus lah. Maksudnya yang penting kita dengar, kita belajar, dan yang penting apa? Tindakan. Yes, tindakan. Yeah, betul tu. Okay. So dengan ini kita tanpa melengah masa lagi, kita menyebut Bro Saiful. Tepukan tu, Bro Saiful. Yes. Ini program borak-borak kita berdua borak. Dia pandai dia pas kat kita kan. Jadi borak tak apa. Okey. Apa? Okey. Semalam kita cerita tentang strategi macam mana nak tarik pelanggan, strategi percuma. Seperti saya cakap ni percuma sebab tak perlukan kos. Macam mana nak tarik pelanggan kita ke media sosial. Okey, semalam saya rasa saya dah kongsikan lebih kurang 5 strategi. Suka saya kongsikan, saya ulang balik. Yang pertama, kita kena tahu siapa pelanggan kita. Siapa pelanggan kita. Kedua, kita kena sediakan konten yang berkualiti untuk 30 hari. Jangan just untuk hari ni dan kita buat untuk esok kan. Kita kena sediakan plan kan untuk 30 hari. Dan yang ketiga adalah jangan menjual. Maksudnya elakkan terlalu hard selling. Dan itu yang selalu saya sarankan, kita kena banyakkan konten pelbagai jenis untuk berkongsi, untuk mungkin bercerita tentang pengalaman. Banyak boleh rujuk semalam punya video. Dan yang keempat kita kena tahu siapa pelanggan kita, siapa consumer kita. Dan yang terakhir sekali, kita kena fokus kepakaran kita. Mana produk kita dan servis kita tu kat bahagian mana yang kita betul-betul kita membantu masalah orang lain. Okey. Itu secara general. So saya akan sambung lagi sedikit sebab cerita pasal strategi ni banyak sangat. Tapi yang saya nak fokuskan pada strategi percuma. Anda tak perlukan ada keluarkan kos, hanya buat sendiri, sediakan sendiri, dan anda dah boleh tarik pelanggan anda secara zero cost lah. Maksudnya tak perlukan ada nak buat ads ke, tak perlu lagi. Okey. Strategi yang seterusnya saya nak ceritakan adalah ialah tentang apa yang saya cakap tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berkaitan dengan dia adalah bila kita pasal part strategi ni adalah bahagian konten. Maksudnya konten yang kita sediakan tu adalah yang berkualiti dan juga menarik. Janganlah konten yang tak best untuk dilihat, tak best untuk dibaca, tak best untuk nak like. Okey, saya nak tahankan sebab sebelum saya nak teruskan strategi ni, sebab biasanya konten tu sangat-sangat penting. Sebab tu kita cerita pasal content marketing untuk kalau kelas saya memang saya akan kongsikan untuk bahagian pertama adalah tentang buat content creation. Okey, dalam content creation tu adalah berkaitan juga kalau kita ni business owner ataupun kita ni ada berproduk, kita ada services yang kita nak cuba tawarkan, make sure kita punya presentation, logo kita tu. Dan kena ada logo
Ya, logo tu apa yang kita nak, sebenarnya brand apa yang kita nak cakap. Kena supaya orang ingat kita. Bukannya sekadar macam nama, lepas tu mungkin banyak sangat nak produk ataupun orang kenal produk tapi tak kenal kita. Sebagai contohnya sebaratnya macam anda adalah agent insurance. Okey, contohlah agent insurance banyak. Mungkin ada AIA, ada Takaful, ada Prudential, tapi anda kena highlightkan diri anda dahulu, bukannya produk dia, bukannya brand tu. Jadi orang akan kenal, okey contohnya Brosas terkenal dengan sampai orang ingat adalah penjual insurans AIA contoh. Contoh maksudnya dia ingat Brosas ni. Sebab tu saya cakap bila kita bahasa konten ni dia balik pada siapa owner dia. So anda kena highlight diri anda dahulu. Anda nampakkan nama ke ataupun nama kedai anda ke hadapan dahulu supaya orang kan dia kenal produk ni, dia ingat Kowe. Contoh Kowe dia ingat siapa? Nampak tak? Kat luar sana banyak je orang produk yang sama tapi kenapa dia orang ingat seseorang saja, setengah orang saja? Sebab dia selalu membiasakan sharing ke berkongsi dekat dalam media sosial tentang kebaikan produk-produk mereka. Mungkin itu yang dibuatkan orang ingat. Jadi saya ulang balik, bila cerita pasal konten, logo, brand, maksudnya anda kena pastikan kat mana anda punya perjalanan dan jangan dia meraba-raba lah, maksudnya tak ada tak tahu ke macam confused ke kan. Sekejap betul cakap tu semalam, sebab tu saya cakap semalam kita kena fokus kepakaran kita, bukannya kita beraba-raba. Jadi orang tak kenal kita tu siapa. Kita nak jual semua benda kan. Ya betul. Lepas lagi satu, kadang-kadang Bro Saiful, kita punya usahawan dia merasakan bisnes dia adalah kecil. Bisnes dia di rumah, bisnes dia just enterprise, dia sebagai dropship, dia just agent yang dia rasa macam perlukah kau ada logo, perlukah kau ada brand sendiri. Sepatutnya usahawan-usahawan walaupun dia bisnes kecil, di rumah pun dia perlu ada brand atau logo, betul tak Bro Saiful kan? Untuk orang ingat dia. Kena create logo sendiri. Ya. Macam mana nak create logo sekarang? Senang. Buka kat Canva, ada banyak pilihan logo-logo yang anda boleh cipta ataupun design. Kalau tak ada idea, boleh buka kat Pinterest, tengok idea-idea orang logo lain yang dah banyak orang buat. Okay. Dan itu saya cerita pasal branding dan logo, sebab itu membawa perjalanan anda ke seterusnya. Kalau ada konten yang bagus pun, kalau orang tak ingat pun tak guna juga. So itu gunanya kita letakkan diri kita ke depan, okey, dan menjadikan siapa kita di pasaran kita, siapa kita pakar kat bahagian apa. Okey, seterusnya yang saya nak share adalah strategi yang selalunya mostly yang percuma adalah kita kena gunakan kelebihan setiap bulan. Okey, kelebihan setiap bulan. Maksudnya setiap bulan dia mesti ada perayaan, mesti dia ada kecutian. Jadi anda boleh gunakan kesempatan tu untuk anda buatkan promotion ataupun contohnya campaign ataupun sempena. Macam ni sekarang dah nak raya haji. So sempena haji, apa yang kita akan cuba pasang? Kita gunakan raya haji tak balik-balik rumah. Order lah. Gitu. Memang tak boleh balik kampung, tak boleh balik rumah kan. Contoh kempen lah. Raya tak boleh balik kampung. Mai kami dah hantar ke lemang ke contoh kan. Kita buat kempen kan. Betul buat kempen sebab kita gunakan kelebihan apa yang ada perayaan. Kalau anda memang cakap bulan tu adalah hari anniversary anda, cakap je sempena anniversary saya nak buat apa? Nak bagi sesuatu ke, nak bagi mungkin nak buat promotion, discount ke, ada member card ke, itu pun boleh. Maksudnya anda boleh gunakan sempena apa-apa pun untuk menarik lagi anda punya customer tahu apa yang anda buat dan apa yang anda pasarkan. Okey. Dan sempena ni luas, anda boleh gunakan untuk anda punya birthday, contohnya lah setiap bulan adalah birthday anda, boleh letak. Ataupun sempena hari raya, sempena birthday mak saya macam ni, boleh gunakan. Jadi jadi setiap bulan ada dia punya, setiap bulan tu ada hype. Maksudnya bahasa Inggeris dia hype, maksudnya ada awareness, orang aware, dia ni sentiasa ada buat campaign.
kempen pemasaran. Maksudnya kat sini key yang saya cakap ni ada kempen pemasaran dah. Jadi kita selalu cuba kongsikan apa yang kita nak cuba bagi promotion. Itu yang saya cakap tadi. Sebenarnya bawah tu banyak lagi tapi saya akan cerita ni sebab ini yang percuma, maksudnya gunakan setiap bulan punya kelebihan. Okey. Lagi kepada Bro Saiful, kepada siapa yang tengok kita live, terima kasih ada yang tengok live. Boleh komen sikit ke atau istilah dia belanja like sikit ke, tulis hadir ke supaya kita boleh berespon dengan anda yang istilah dia apa tu dipanggil dengan yang tengok live ni lah. Okey. Boleh tak? Kalau ada komen-komen ke, buat mesara ni komen tak keluar. Cik Saiful betul lah. Tengok ruang komen tu betul tak? Jumpa tak? Bukan dekat private chat. Dia sebab apa? Sebab hari ni hari Sabtu. Jadi mungkin orang bersantai, relax. Mungkin petang-petang mungkin nak tengok Hindustan kan. Daripada dia tengok mungkin nak tengok Hindustan. Tapi kita ni still berkongsi, betul tak? Kita still berkongsi, tak kira lah cuti ke apa kan. Sharing. Sharing. Okey, teruskan. Betul. Okey, bagusnya macam contohnya kita boleh gunakan lagi strategi yang seterusnya. Tadi cerita adalah setelah kempen dan strategi yang seterusnya tentang gunakan handphone kita ni untuk create lagi video-video menarik. Video maksudnya saya cakap kat sini adalah tentang video marketing. So gunakan video marketing untuk anda punya konten. Jadi kat sini harap je handphone mahal tapi kita tak maksimumkan. Tak gunakan handphone beribu kan. Kalau bandingkan dulu handphone Nokia berapa je kan, tak sampai, adalah. Tapi sekarang handphone kita tu dah macam dah boleh function macam-macam dah tapi kita tak gunakan semaksimumnya. Jadi macam rugi dan bodoh jugalah kalau kita tak pakai. Okey. Betul. Kadang-kadang kan website beribu macam Huawei, Apple, iPhone kan. Tapi macam saya lah, saya pun ada juga berkongsi dengan usahawan bagaimana nak buat video, buat konten video kan. So saya tanya siapa yang pakai iPhone, tahu tak ada iMovie untuk buat video? Hampir semua tak tahu sebenarnya. Yang kalau katalah kita jumpa berapa ramai, katalah 50, dalam yang tahu tu 10 je. 40 orang tu memang tak tahu. Bila kita tunjukkan semua, wah macam ni ke bestnya. Padahal dah pakai iPhone tu daripada zaman dulu lagi. So istilah dia iMovie tu adalah satu apps yang hanya di iPhone je. Tapi dia ada powerful, dia memang cantik. So sebab tu istilah dia beli yang set mahal, just main WhatsApp, ambil video macam tu. Sekarang dah lah main TikTok ke whatever kan. Tapi istilah dia ada boleh explore banyak lagi benda yang berada dalam handset tu. Okey. Teruskan. Betul sebabnya sekarang ni dia hanya masalah ataupun biasa a matters of kita nak buat atau tak buat je. Dia nak bertindak atau tidak bertindak sebab benda tu semuanya dah dihidangkan depan mata. Just nak buat, ambil masa. So selalu saya sarankan gunakanlah kesempatan ni, kita sambungkan PKP lagi ni dalam keadaan macam ni, at least kita learn something baru. Maksudnya benda-benda yang tak pernah kita buat, mungkin nak buat video, mungkin kita boleh download contohnya InShot ataupun CapCut untuk design kita punya video-video lama ke produk-produk kita compile. Jadi kita sambil tu kan mungkin boleh jadikan aktiviti keluarga juga bersama. Mungkin anak-anak sekarang mungkin suka buat video, jadi kita boleh kongsikan. Ataupun tak nak buat pakai apps, tak apa, buat kat dalam letak dalam TikTok pun boleh. Reels, IG kan. Yes, lepas dah ada konten tu letak kat dalam IG, Reels, dan kita boleh letak kat dalam Facebook juga. Tu saya sebab kesiannya sebab kita manfaatkan masa yang ada dan handphone yang kita ada ni. Itu yang saya rugi sangat. Okey, lagi Rosa saya nak tanya lah, selalunya lah saya tanya juga. Selalunya masalah kalau dalam kelas video marketing kan, selalunya apa yang usahawan hadapi? Masalah apa selalu? Satunya memang mereka tak pernah buat video. Tak pernah buat video, just ambil video macam tu lah. So dia tak, kebanyakan tak tahu, tak pernah ambil video buat marketing. Lepas tu apps pun tak tahu. Lepas tu cara shooting dan cara edit. Yang paling best yang selalu yang saya suka kongsi adalah bagaimana video tu dah siap masuk kat YouTube. YouTube tengok hari-hari kan, tapi video sendiri tak ada kat YouTube. Masing-masing takut, malu, tapi kita share kan. Sebab apa? Macam hari pertama ke hari kedua yang kita share tu,
Bila ada video tu kita boleh masuk kat semua platform. Kita boleh masuk ke IG, Facebook, Instagram. So YouTube lah. So YouTube antara platform yang boleh bayar kita punya video. So mereka takut nak buat, tak tahu nak buat. Dan alhamdulillah dalam kelas tu bila kita ajar tu, kita gunakan apps yang senang, yang free lah untuk mereka belajar. So yang best kan, ada lagi satu, kita buat group tau. Dalam bila kita buat program tu, kita buat group dan minta mereka berlakonkan. Pilih satu produk dan lakonkan untuk macam buat iklan lah. Yang best tu dia dia ada banyak jenis kan, banyak jenis apa slot ke jenis-jenis video kan. Betul. Yang kita buat ni adalah video marketing untuk produk. Yang best tu bila diorang berlakon, baru dah tahu susahnya berlakon. Ada babak nak buka pintu 5 kali take, 5 kali shoot kan. Mana buka pintu je, lepas tu dia berpeluh-peluh, dia kata bukan senang nak berlakon. Sebelum ni duk kutuk orang kan, pelakon kayu kan. So sendiri apabila sendiri buat, baru mereka rasa wow, susahnya kan. Okay, padahal simple je, video produk mereka pun dah memang memang takut nak buat. Okay, betul. Itu saya cakap ramai. Okey, untuk makluman semua, Brosas ni memang pakar dia untuk kelas-kelas video marketing, live. So itu makanan dia. Aku bagi kat dia. Boleh cerita sikit apa YouTube channel Brosas ada? Yang ada? Tak, you punya lah. Just satu lah. Okay. Sasriza Channel. InsyaAllah kita ada Sasriza Channel. Okay, jangan lupa tengok Sasriza Channel. Yang macam semalam dia kongsikan video sedih. Video sedih. Kasiannya. Sayu je. Kita pun nak start live di Facebook dan live dia juga di YouTube. Sebab benda teknologi dah lama. So kadang-kadang kita pun nak explore apa semua kan. So alang-alang PKP kita buatlah kat rumah tak daripada tak buat apa. So kurang-kurang kita ada hasil. Betul. Dan bagusnya bila dalam video ni kita tak payah pening kepala nak buat konten apa. Macam contoh macam semalamnya Brosas punya video lah. Kita ambil apa yang berlaku semasa tu. Maksudnya viral, yang waktu viral tu kita just kupas ataupun kita cerita sikit tentang video tu. Mungkin perasaan kita, mungkin pengalaman kita, betul tak? Kan kita cerita benda tu kan. Jadi tak susah apa nak buat video tagging ambil video marketing ni. Jadi anda boleh gunakan konten apa yang berlaku sekeliling dan cerita tentang pengalaman kita. Boleh. Okay. Right, itu tentang video marketing. Alright. Sebab sayang saya tengok ramai orang tak gunakan, maksimalkan handphone yang ada, sebab harap je ada mata sampai ada 3 macam ni. Saya dah mata 3 kan. Ada 3. Tapi kadang 3 ke 2 kan, tapi yang guna 1 je. Ada yang 1 lah sebab tak pandai nak gunakan, tak zoom ke tak ni, dia baik ada mata 1 je. Sebab handphone ni lagi advance, sebab kita mata 2, dia ada mata 3, lagi advance sebenarnya. Yang live ni ada mata 1 je, yang live ni. Nampak? Dia mata 1. Tak apa. Sebab itu kita dah aware dah. Biasa hari Sabtu memang orang nak bersantai, berehat, mungkin dia dah relax kan. Okay, tak apa. Jangan risau. Dia video pun bagus juga bila kita buat live ni, bukannya hari ni yang dia akan nampak. Jadi dia akan tengok balik. This is a matter of algorithm dia orang. Jadi sebab tu kami tetap konsisten. Kunci dia lah macam hari pertama saya cerita belah tentang dalam media sosial ni kena konsisten. Jadi kita akan cuba cabar diri kami ni untuk kita konsisten je. Istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau bahasa ibunda saya lah. Okey, terima kasih kepada yang view tu. Boleh komen ke? Kita tak nampak, saya tak tahulah, tapi tak nampak like tak ada orang bagi love ke kan. Sebab terima kasih yang bagi like. Okey, terima kasih. Bagi love satu. Dia akan keluar tau. Dekat broadcast ni. Sebab macam ni tau, kadang bila saya ajar live, macam mana nak buat every live, saya bagi tahu dekat peserta, kalau anda tengok live orang lain, janganlah kudukut nak like tu. So kalau kita tekan love banyak-banyak, satunya dia free, keduanya dia ada senaman jari. Boleh kurus tau. Hilang sekilo. Senaman jari tu. Okey, kalau yang ada boleh komen, lepas tu boleh pergi belajar like dekat FB page saya Sasrizal, FB page Saiful Farhan. Okey, jom kita lagi kongsi strategi. Next strategi adalah kalau kita dah ada, bagi yang dah ada dekat media sosial,
kalau kita ni ada pelanggan teks kita ataupun reply kita ataupun message kita, komen kita, kita kena cepat-cepat respon cepat. Kita tak boleh macam oh nantilah kejap. Tak, ini yang membezakan awak dengan orang lain. Dapat ada benda, ada orang respon ataupun ada orang DM, ada orang nak berminat, cepat-cepat respon. Cepat-cepat maksudnya respon kena pantas. Janganlah okey tak apalah, besoklah ataupun kadang-kadang ada yang dulu, ada seminggu depan baru nak balas. Memang zaman tu kaduk lah saya cakap. Memang okey, kenapa Ida message. Okey, jadi saya nak harapkan dia adalah supaya bila anda ada customer ataupun potential customer, make sure anda pantas membalas respon mereka. Janganlah hari ni, sebab kenapa? Hari tu waktu masa tu lah yang dia orang tengah live, masa tu lah dia orang tengah online. Jadi gunakan masa tu. Bukanlah kita mungkin janganlah ambil masa sampai satu malam. At least ada satu masa kita terlalu sibuk sangat. Mungkin kita kena tengok waktu sebelum kita tidur ke, sebelum malam ke, kita tengok balik mungkin ada orang tanya produk kita. Jadi itu penting. Ini bagi yang usahawan yang tak ada staff lah. Kalau ada usahawan yang dah besar, mungkin ada team, anda boleh assign anda punya team untuk handle all comments, maksudnya respon-respon daripada anda punya customer. Tapi kalau anda ni masih lagi bergerak solo ataupun solopreneur, anda kena aware benda tu. Respon kena pantas. Sepantas benar macam cerita flash tu. Cepat. Lalu nak area sikit boleh buat auto reply kan. Yes, kalau dah dia siapa yang free ada. Betul. Itu ada respon daripada maksudnya yang tanya tentang produk tu nampak ada respon. Okey. So kadang-kadang lepas tu kita pun bawa perasan. Kadang-kadang bila dia bagi kita tak pasal kalau ada auto respon dan dia mungkin tanya balik, kita baru nampak dia punya komen tu. Dekat FB page ada auto respon, kalau dekat WhatsApp boleh pakai WhatsApp business, itu auto respon. Kan yang free lah. Betul. Kalau nak berbayar dia ada lagi lah auto respon yang lain kan. Rosa, saya nak tanya cerita pasal auto respon ni. Dekat Facebook Messenger boleh auto respon tak? Yang page sahaja. Page saja. Hanya dekat page saja. Sebab tu saya semalam hari pertama kita selalu tekankan ada Facebook page. Betul? Okey. Dan maklum kan sebab juga kalau anda ada WhatsApp for business pun boleh ada auto reply. Betul. Kalau WhatsApp business ada auto reply. Ni Encik Is Sulaiman. Orang Kalumpang kita. Terima kasih. Waalaikumsalam bos. Dia bagi salam kat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Durian. Sekarang durian ni yang masuk kan. Panas-panas ni kalau dapat mandi terjun sungai tu. Jangan lupa Cik Is, jangan lupa share kami punya rancangan slot Burak-Burak Bro ni kepada yang lain, wawarkan kepada yang lain. InsyaAllah kami juga sambil-sambil tu memang sangat best pergi Kelompang sebab dia ada banyak durian. Bukan best sebab ada durian ada Kelompang, sebab ada Cik Is. Cik Is ya. Untuk melayan kami. Kerenah kami yang macam tak betul sikit ni macam ni lah. Cik Is boleh main magic. Magic. Itu dia buat dekat Ustaz Ilyas kejut tu. Kenapa saya tak ada? Dia memang selalu double standard. Kalau dengan Ustaz Ilyas, sebab dia selebriti, dia memang melayan lah. Kalau kita ni macam Marhai ni, dia memang tak layan. Kita nampak kan. Mungkin dia belanja kambing kan itu Pak An. Apa? Itu dia belanja kambing kan masa kau datang. Tak ada, saya tak ada tu. Saya terlepas di situ. Okay. Alright. So tadi saya cakap tadi strategi yang cerita tadi adalah kita bila pelanggan respon, pelanggan tanya kita, DM kita kena cepat-cepat respon. Jangan lambat, delay. So itu dah strategi yang sangat-sangat powerful sebab bila customer kita dapat message tu kita rasa macam dihargai. Oh cepat betul lah. Dah ada satu persepsi yang bagus. Okay. Dan strategi yang seterusnya adalah
dalam setiap satu hari ataupun 2 hari sekali anda kena raikan anda punya pelanggan. Maksudnya kita raikan pelanggan-pelanggan yang mungkin sentiasa ada kat online, sentiasa mungkin kita pun boleh juga raikan, mungkin kita random lah yang daripada hari pertama, hari ketiga dan seterusnya yang selalu setia bersama rancangan kami ni, kita akan raikan mereka. Mungkin dapat tengoklah special lah. Jadi itu pun salah satu strategi untuk kita raikan pelanggan. Contohnya satu hari ataupun sebulan mungkin kita ada allocation macam 3 hari, 3 pelanggan ataupun 5 pelanggan kita nak raikan dia. Raikan dia ni maksudnya bukannya kita nak up dia, mungkin kita boleh perkenalkan dia, mungkin kita boleh cerita tentang sebab kita nak cuba berhubungan dia, nak tanya khabar, nak cuba orang cakap mungkin kita boleh bagi free promotion sebab contohnya tahniah cik, anda dipilih oleh kami untuk the best pelanggan untuk bulan ni, jadi kami nak bagi special offer. Nampak tak? Jadi kat sini pun orang akan rasa macam bestnya. Jadi dekat situ anda dah boleh tahu dah. Oh, maksudnya dia terpilih. Maksudnya kita sebagai owner ataupun business owner, kita nampak sangat kita meraihkan customer dia. Mungkin lepas tu kita cuba cakap bukan belai lah, maksudnya kita meraihkan dia dengan rasa dia lebih happy, buatkan dia happy. Okay. Kadang-kadang tanya khabar pun dah bagus lah, tapi kalau kita tanya khabar mungkin kita boleh tambah lagi kan, mungkin ada promotion, discount ke, itu pun kalau ada allocation lah, kalau tak ada tak perlu lah, tapi just untuk kita berinteraksi sebenarnya dalam keadaan tu. Meraihkan pelanggan cuma nak berinteraksi. Okey. Betul bila istilah dia, bila kita meraihkan pelanggan, apa yang dapat pelanggan tu bila dia hargai, dia akan loyal. Dia setia dan ingat kita nanti. Dan dia akan jadi, dia akan recommend, dipanggil recommend kepada orang lain. Okey, Cik Mazlah Harun. Waalaikumsalam. Yes, ni Puan Mazlah dari Terengganu. Macam mana kat Terengganu sana? Terengganu kita dengar. Saya dapat info Terengganu dah boleh solat Jumaat semalam. Saya tak pastilah. Tapi 40 orang lah. Di Selangor still AJK lah, berapa orang tu, 5-6 orang lah. Ni bagus. Okay. Tapi saya faham kan dekat Terengganu pun dia akan buat untuk ibadah korban dan raya haji nanti. Wow. Sebab raya haji dia dah diwawarkan dah. Saya tengok berita 2 hari lepas ke. Dia orang dah boleh buat raya haji. Sebab dia orang dah green kot saya rasa kat sana. Ramai. Itu bukan kata apa, just ini kita berborak kan. Netizen nak suruh Selangor dikeluarkan. Malaysia. Sentap. Sebab apa? Sebab kes Selangor banyak kan. Okey. Betul. Ya, bagus. Ya, dah boleh solat Jumaat dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada di tanah air ni ada tempat yang boleh sembahyang Jumaat dan berdoa lah. Okay, berdoa untuk kami juga. Jangan lupa itulah. Kita ingatkan Selangor dengan KL ni boleh dah PKP, rupanya PKPD pula. Hari ni dah PKPD. Jadi macam masak jugalah Aduh. Sedih. Puan Mazlah cakap ada setengah tempat je yang tak boleh keluar. Okey, faham. Maksudnya masih lagi janji ada kan. Dia dah longgar dan kita dah boleh buat aktiviti perniagaan. Okey, good. Saya nak Cik Is cakap ni, mana ada double standard? Tak ada akta kasta ni before kita sama je. Okey, alhamdulillah. Kalau sedar tu bagus juga, alhamdulillah. Jadi kami pun macam sejuk sikit. So boleh minta lagi lepas ni. Solat kat camp. Solat kat camp. Itulah. Nak pergi camp pun tak boleh. Macam mana nak solat kat camp? Macam mana boleh? Macam mana nak solat kat camp? Dia sebenarnya Jumaat kat camp kot. Sebab dia ramai juga dia punya ni. Dia punya pekerja kan. Mungkin lah ada solat Jumaat ke kat camp Cik Is. Kita sambil tu kalau ada siapa-siapa ada soalan, kalau ada benda nak tanya. Kalau nak kongsi pun tak apa. Nak kongsi pun contoh saya pernah buat pun bagus juga. Kita borak-borak kan. Go ni Cik Is solat kat camp tu, Cik Is jadi Bilal ke, jadi khatib ke? Solat solehah jadi imam. Pak Soleh, Pak Solehan. Pak Solehan jadi imam. So Cik Is jadi Bilal lah. Azan. Alhamdulillah. Okey. Sejuk saya. Betul. Doakan cepatlah camp tu boleh buka cepat kan. Doakanlah kami juga di sini Saya pun
Okey, saya pun cuba juga nak solat Jumaat tapi kadang-kadang tak lepas, tak dapat juga. Tak sempat. Tapi kita ada usahalah juga sikit-sikit. Kat mana? Bila? Ha? Hmm? Boleh ke mana? Masjid tak boleh buka langsung lah kat sini. Ya, tapi kadang-kadang ada masjid, kadang-kadang dia pun tak cukup orang. Yang 5-6 orang tu? Serius lah? Sebab mungkin tak tahu kenapa. Mungkin orang dah biasa ke tak tahu, tapi dia ada, kalau yang bukan 10 orang tu mungkin AJK dia pun dah ada kerja lain kan. Jadi dia nak cari yang orang yang sentiasa pergi tu dah susah. Jadi kadang-kadang dia tanyalah grup-grup yang siapa yang berminat dia open. Tapi kalau kat Selangor dia dah boleh buka apps kan, daftar kat apps tu pun. Masalah tu tak boleh langsung. Tutup langsung. Yang ada sekarang tutup langsung lah memang pun. Tapi saya dengar lah ada kawasan-kawasan macam kat Ampang ni ada yang meminta bertanyakan kalau ada jemaah yang rajin. Ini live tau. Nanti kan ada lah kena 1,000, kena bayar 50,000 kan. Tak adalah. Tak ada saya cakap. Okay, kita masuk kepada apa dia panggil kita punya modul lah. Bukan kita punya modul, kita punya perbincangan lah. Okay. So, okay, tadi tips yang apa tu, raikan pelanggan kan. Okay. So, ada lagi tips yang kita nak kongsikan ke kita nak simpan lagi untuk the next. Okay, saya rasa saya pun dah cukup time. Bukan dah cukup dah kalau apa yang saya kongsikan daripada semalam dengan hari ni kalau buat, insya-Allah dia mudahkan anda punya online presence dekat dalam media sosial. Gunakan, buat dan fokuskan pada apa yang saya kongsikan daripada hari semalam dan hari ni. Hari ni dia lebih pada sikit tentang video marketing, tentang konten yang berkualiti, buat logo dan juga kalau ada orang cakap apa lagi tadi saya cerita respon. Bila ada pelanggan mesti ada respon. Dan kedua je buat kempen sempena ada. Dan yang terakhir sekali meraihkan anda punya pelanggan. Okey, yang mesti meraihkan pelanggan anda. Okey. Jadi jangan apa? Ada soalan. Ada macam Puan Mazlah kata kadang-kadang kita nak bagi hadiah atas pemberian pun tak mampu. Dia hadiah tak perlu mahal. Kan? Yelah, maksudnya mungkin margin kita kecil, tapi kalau contoh macam kita katalah kita ada benda yang kita boleh apa tu dipanggil menjahit ke mengkait ke kan, kita bagi hadiah-hadiah yang murah pun yang tak ada kos pun okey. Okey, sebenarnya bagus juga soalan tu. Sebenarnya ada hadiah yang zero cost juga. Maksudnya yang percuma. Apa dia? Anda boleh beri khidmat nasihat percuma. Percuma. Ini pun salah satu strategi Alang-alang ada soalan. Ini pun salah satu strategi. Maksudnya kita mungkin tak ada modal, mungkin tak ada kos ataupun tak ada bajet untuk bagi hadiah macam orang lain free gift apa kan. Itu mungkin memerlukan kos. Tapi kita boleh tambah nilai kita punya perkhidmatan, tambah nilai kita punya produk kita dengan memberi khidmat nasihat. Maksudnya contohnya okey, kalau beli ni saya ada bagi khidmat nasihat dalam contoh nak buat pilih baju macam mana, barang apa untuk kita bagi untuk orang lain. So akak akan bersama dengan saya mungkin ibaratnya macam after sales service lah. Maksudnya kita akan bagi layanan selepas dia orang beli barang. Kalau sebelum tu mungkin boleh, tapi kita buat promotion lah. Maksudnya dia beli barang kita ni, kita akan jaga dia ataupun mungkin kalau ada bagi counselling, bagi session ke ataupun contohlah khidmat nasihat yang percuma untuk bagi anda punya customer. Cik Mazlah kata kita boleh bagi hadiah tapi pelanggan tak mampu nak beli. Kita boleh maksudnya dia ada barang kita lah mahal tu. Ada barang yang Puan Mazlah jual tu orang tak mampu nak beli ke macam mana maksudnya? Kalau Bro Saiful faham. Macam mana soalan dia? Kita boleh bagi hadiah tapi pelanggan tak mampu nak beli. Mungkin sebab Puan Mazlah beranggapan mungkin Puan Mazlah beranggapan yang pelanggan tak ada duit. Maksudnya barang tu ada barang tapi dengan bagi free gift tak ada orang menarik, tak ada orang tertarik, betul kan soalan tu? Kan orang tak tertarik dengan Bro Saiful, harga tu maksudnya dia katalah dia jual perfume, katalah ni perfume kan. Perfume RM50. Itu orang tak mampu. Itu okey, terima kasih kepada Puan Mazlah. Kalau Puan Mazlah kita ada pernah share pada, tak silap saya Bro Saiful ada share pada bahagian pertama masuk episod pertama. Hari pertama. Ataupun siapa customer avatar atau pelanggan kita. So kita kena tahu siapa
customer avatar kita, maksudnya dengan harga contohlah perfume RM50, orang yang bergaji berapa yang mampu beli. Maksudnya so kita kena tahu siapa yang pakai. So jangan istilah dia kita barang RM50 tapi kita jual kepada orang yang gaji mungkin 500 atau orang baru kena buang kerja. Kat situ kita kena study sikit lah siapa bakal pelanggan atau dibagi customer avatar yang perlu kita tahu untuk produk kita sendirilah. Dan bagus, terima kasih Bro Sas, sebabnya dia ibaratnya sebenarnya kita satu memang saya highlightkan tadi adalah kita kena tahu siapa customer kita yang akan guna barang kita. Dan paling penting adalah kita tambah nilai lagi. Jangan lawan harga. Dalam perniagaan ni kita tak boleh nak lawan harga, lawan pesaing kita ke lawan takkan habis. Okey. Ini nanti mungkin kita akan topik tentang macam mana nak naikkan sales ataupun contohnya macam mana nak dapatkan close sales. Mungkin topik ni pun bagus. Kita akan cuba kupas. Ini dah cerita bab sales lah. Ini belum Puan Mazlah. Just ini apa yang kami kongsikan pada hari ini adalah tentang macam nak tarik pelanggan dulu. Dia belum beli lagi. Maksudnya kita nak bagi dia nampak kita dan dia kenal kita. Tapi nanti part yang seterusnya perjalanan dia kita akan cerita macam mana nak close sales. Macam mana kita nak dapatkan jualan pula. Dia nampak tahu pasal dia ada dua strategi ataupun dua proses yang berbeza. Ingat, dalam kita jadi usahawan kita kena faham proses kita. Tadi ialah untuk tarikkan pelanggan, maksudnya tentang pemasaran, macam ni kita nak nampakkan produk kita, diri kita. Nak tarik pelanggan nampak kita punya kehadiran kita. Dan next adalah macam mana nak close sales. Macam mana nak close sales. Dia ada strategi dia juga. Jadi jangan risau, tentang jualan kita akan kupas ke topik ni. InsyaAllah kalau mungkin esok kita boleh kupaskan topik tentang macam mana sales, close sales. Macam tadi cerita pasal Puan Mazlah ni adalah cerita isu tentang sales. Macam mana nak dapatkan jualan. Dan kalau gunakan konsep yang kami kongsikan daripada hari semalam tentang strategi percuma tarik pelanggan di media sosial, insya-Allah untuk kita close sales sangat mudah. Mungkin Puan Mazlah boleh tengok balik kami punya perkongsian semalam, strategi-strategi yang kita dah lakukan dan boleh lakukan. Mungkin buat sedikit analisa dan kemudian kita modify sikit, adjust sikit kita punya perniagaan. Dan insya-Allah dengan gunakan strategi yang betul, kita akan close sales. Dah mudahnya. Okey, macam apa tu Cik Sulaiman kata, yes, like Putri Legacy. Saya membantu para usahawan dan peniaga untuk memborong barang terus dari lubuk tanpa orang tengah. Ni lubuk mana ni? Lubuk China ni. Lubuk China. Ya, itu kepakaran Cik Is. Maksudnya dekat sini Cik Is cakap ni dia tahu dah produk dia nak selesaikan apa masalah siapa dan siapa dia punya pelanggan dia dah. Dia dah jelas dah perjalanan tu. So taklah kita teraba-raba, mungkin tak ada orang beli ataupun klik-klik produk kita. Betul, sebab istilah dia kalau produk dengan harga berapa kita kena tahu siapa bakal pelanggan kita, siapa bakal pembeli, gaji dia berapa, mampu ke tidak kan. Lepas tu dia panggil taraf perkahwinan dia, taraf pekerjaan dia, duduk di mana. Ada kalau online tu kita ada dipanggil customer avatar tu, dia ada kategori-kategori yang nanti mungkin ada masa yang kita boleh share lagi, okay? So ada lagi ke soalan atau ada soalan ke apa? Saiful yang boleh kita ada tambah lagi poin ni kan? Mungkin yang macam saya cakap tadi yang lain mungkin nampak notice kenapa kami mulakan, nampak tak topik kami pun sebenarnya satu topik perjalanan, a journey untuk mula-mula kenalan kita punya platform, kat mana kita nak letak, kemudian kita macam mana nak letakkan sedikit analisa tentang strategi pemasaran kita, strategi macam nak tarik pelanggan kita. Kemudian kita akan go slow untuk bahagian go deep lagi sebenarnya topik-topik ni. Kalau ada yang lagi nak demand, kami akan cuba bantu juga. Sebab ini kalau ikut daripada flow tu memang kalau anda tak ada produk pun anda dah boleh mulakan sesuatu dah. Betul. Sebabnya macam Puan Mazlah ni, thank you so much for the response. Terima kasih sangat-sangat bagi maklum balas. InsyaAllah sebenarnya Puan Mazlah punya isu ni adalah isu sales. Tapi bila tengok balik sales, kena tengok balik produk kita ni kat siapa sebenarnya pakai, siapa yang beli sebenarnya. Contohnya kalau kita jual tudung ni sebenarnya tudung siapa yang boleh beli, suri rumah ke, orang yang perempuan wanita yang bekerjaya ke, student ke, ibu yang dah bersara ke, itu pun ada target dia. Jadi kita dah boleh tahu dah kita punya target customer kita dah. Itu yang kalau nak contohnya kalau kita fokus pada satu pun dah bagus lah. Contohnya wanita yang bekerjaya.
pun dah bagus dah. Maksudnya kita fokus kat situ je. Contohnya produk kita untuk wanita lah. Sebab yang wanita yang kerja kerajaan still bergaji. Betul. Masih lagi ada duit gaji berjalan, masih lagi ada. Jadi mungkin kita boleh fokuskan berkerjaya tapi kerja kerajaan. Boleh? Jadi kita dah fokuskan kat dia. Jadi kita dah tahu dah. Kalau orang tak beli produk kita tak sedih. Macam tak sentak, tak sedih kan, tak menangis hari-hari ya. Kenapa tak beli barang saya? Macam tu lah. Okay. Right. Okay. So terima kasih. Biasa kita sambung esok. Sambung esok menarik ni, yang makin lama makin panas juga kita punya borak-borak bro ni kita. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang support. Kalau bagus boleh share, tag kawan-kawan, kalau boleh tag kawan-kawan. Betul. Okay, mantap review dulu. Tarik okay, review, betul. ya. Tarik review dulu, betul. Ini kelas-kelas Najib Asadok ni, dia macam tu, dia punya bahasa. Okay, Cik Mazlah ada sebut lagi, lepas tu ada semua teringin sebab murah sebab murah. Dan contoh kopiah cuma RM6 tapi dia orang cakap lebih baik beli beras. Sebab tu customer button tu penting. Customer button tu penting. Sebab istilah dia kalau kita jual kopiah RM6, macam ni tau. Kalau anda perasan tau, baru-baru ni lah ada dipanggil jual burger mini. Burger mini Malaysia yang viral. Harga dia dalam RM12. Dalam tu ada berapa 6 ke RM12. So istilah dia senang je. Dia memang mahal. Burger mini tu RM12 satu pack tu memang mahal. Tapi ada tak orang beli? Ada. Sebab apa? Customer avatar dia tepat. Betul. Dan viral. Yang best viral. Dan orang banyak order. So istilah dia kalau kita jual kopiah RM2 pun kepada budak yang tak ada duit, tak guna, memang takkan guna. Dia kata baik dia beli coklat. Kita yang letih, kita yang akan letih nanti, tenaga kita letih untuk memujuk ataupun sedih ataupun tak kenapa orang tak beli, dan kita seolah-olah kita berlawan harga. Orang jawab ni, kita jawab macam ni, memang tak akan kesudahan. Jadi betulkan kita punya segmen pelanggan kita tadi tu untuk dapatkan betul tarik pelanggan yang betul. Masuk dalam kita punya kolam kita, community kita. Tu saya cakap. Okay. Mazhar, thank you so much. Thank you so much for terima kasih sebab bagi maklum balas. Kami sangat menghargai respon dan juga anda punya kehadiran bersama kami. InsyaAllah kalau ada benda input yang perlu kami cuba kupaskan lagi, InsyaAllah dianya akan lebih menarik lagi untuk kita bantu lagi ramai orang di luar sana. Boleh insyaAllah. InsyaAllah saya rasa topik betul lah proses kita akan mungkin akan sentuh tentang sales, macam mana nak close sales dekat online. Baca doa untuk Alhamdulillah. Cik Is boleh baca doa sikit? Lain dah okey boleh. Cik Is nak baca doa penutup. Cik Is baca doa penutup. Ini bukan kat camp ni. Okey, lain dah okey. Tadi macam terputus tadi. Okey dah. Alright. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Thank you so much for support. InsyaAllah borak-borak bro ni dia akan jadi satu perjalanan untuk anda discover, tengok apa yang lemah, apa yang perlu dibaiki. Especially kalau ada produk dan services. Okay bro. Okay, sebab kita pun sebenarnya baru lagi. Kita pun masuk baru tu, kita baru nak live, kita baru nak adakan rancangan borak-borak bro ni. So dalam semasa tu kita bincang lah, Saiful macam mana nak kasih cantik lagi, macam mana nak kasih okey lagi. So kita ada bincang lah untuk menaik taraf. Tapi istilah dia kita pakai StreamYard pun yang masih free lagi kan. Tapi istilah dia macam ni, bagi kami mulakan dulu, jangan tunggu perfect. Jangan nak beli equipment, nak pergi studio, whatever, nak beli kamera mahal-mahal tapi lepas tu simpan karat. Zaman sekarang pakai apa je ada, macam kami pakai laptop. Saya pun dah bincang, kawan saya pun tegur, Sas kau punya kamera tak berapa cantik, muka nampak muka pucat, nampak muka macam kena penyakit kuning. Waktu dia kata beli webcam yang baru. So bila dia bagi cadangan kita tengoklah, tengok kat Lazada, Shopee, harga okey ke okey kan. So istilah dia kita dari semasa kita upgrade lah, maksudnya perbaiki, kita improve kan. Yang penting kita mulakan, jangan istilah dia rancang, tak buat apa-apa. Relax, tak ada kita kena buat sebenarnya.
Nasib lah. Okay. Okay. So terima kasih kepada anda yang Jangan lupa sudi. untuk esok, jangan lupa untuk esok dah cantik dah ni. Cuma yang menonton kena ringan tangan untuk share bila lagi lah tu. Betul. Terima kasihlah Cik I bagi Yes. sokongan kan. Nanti kita panggil Cik Isa masuk sekali tak? Dia boleh. Mungkin kita boleh bawa dia masuk sekali nanti. Kita borak dengan dia sebab dia mungkin dia boleh cerita sebab kita memang antara perancangan kita nak bawa businessman atau yang usahawan. Macam contoh Cik Is ni dia jual produk-produk daripada China, dia bawa orang. Dia cukup lah, maksudnya macam mana nak hantar semua dia cukup. Dia istilah dia bukanlah dia panggil apa, dia sama-sama sana beli lepas tu tak tahu nak buat apa kan. So dia boleh bawa Dr. Ruzaimi. Assalamualaikum Dr. Ruzaimi. Alhamdulillah. Dr. Ruzaimi. Kalau kami Bro Saiful kenal tak Dr. Ruzaimi? Dia trainer untuk lukisan lah, dan dia Dr. Ruzaimi bekas pensyarah UIA architecture tak silap saya. So dia mengajar, dan Dr. Ruzaimi ni juga yang SAS dia dulu tau, masa zaman kita dapat program di Kalumpang juga. SAS kau kena buat YouTube SAS. Saya macam YouTube nak buat apa? Masa tu Dr. Ruzaimi dah suruh dah. Tapi kita belum dapat konten. So disebabkan Dr. Ruzaimi suruh juga tu, tak silap saya first masukkan video anak saya masa di Kalumpang Resort. Disebabkan Dr. suruh saya masukkan juga itu first video, tapi lepas tu kita tak tahu nak konten apa. So alhamdulillah kita Cik Is pun bagi salam kat Dr. Ruzaimi sebab kita itu kat Minggu tau, kat Minggu kita program dekat Kalumpang tu. Alhamdulillah, alhamdulillah kan. Bila lagi sebenarnya dia punya ayat dia bila lagi nak datang ke Lompang gitu je. Iyalah tu macam manalah dah tutup. InsyaAllah dipermudahkan. So harapnya kita jumpa lagi esok masih lagi udara dengan masa yang sama dan dengan topik yang lebih menarik, yang lebih kita cuba kupaskan untuk bantu share ramai orang lagi dapat manfaat waktu-waktu macam ni. Okay, back to Rosas. Okey, terima kasih semua, insyaAllah. Kita pun dah patutnya setengah jam dah belasah agak 46 minit. Tapi macam ni tau, benda free tau. Live tak perlu bayar, saya pun tak perlu bayar stream mic, data pun memang unlimited, semua free. So guna je apa ada kan, tak perlu nak masuk TV. Kan. So terima kasih semua. Ampun maaf kalau ada tersalah, terkurang mungkin bahasa kami, mungkin poin-poin yang bagi anda belum tepat, tapi tak apa, insyaAllah share je, nanti kita dipanggil apa, kita akan baiki dari masa ke semasa dan kita jaga kita, bantu kita, anda jaga anda jaga keluarga anda, kita pun jaga kita, ikut SOP. Dah lama tak dengar ayat ikut SOP kan. Kalau yang ni angkat bendera putih, boleh Cik Is bendera putih. Okey, kalau ni sebab insyaAllah kita ada yang pihak-pihak NGO yang boleh bantu. Okey, terima kasih, jumpa lagi insyaAllah. Jumpa besok pukul 3 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azmi. Terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.